Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua hadirin dan hadirat yang bersama dalam konferens kita pada hari ini. Saya Sidi bin Pawi, calon PhD daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Hari ini akan membentangkan kajian pendidikan saya yang bertajuk Perkembangan Sekolah Mubalik di Sarawak 1840 hingga 1960. Sebelum saya meneruskan pembintangan saya, izinkan saya memperkenalkan pilihan utama saya iaitu Profesor Madya Dr. Ramli bin Sa'dun daripada Fakulti Sains Kemanusiaan UPSI dan penyedia bersama saya adalah Profesor Madya Dr. Abdul Talib bin Muhammad Hashim daripada Fakulti Pembangunan Manusia UPSI. Di dalam kajian ini, saya telah membagikan kepada 8 aspek untuk memudahkan kita memahami bagaimana perjalanan kajian ini dijalankan. Iaitu yang pertamanya adalah pengenalan, yang keduanya adalah permasalahan kajian, yang ketiganya adalah objektif kajian, yang keempat soalan kajian, yang kelima metodologi kajian, yang keenam kajian literatur, yang ketujuh skop kajian, manakala yang terakhir adalah kepentingan kajian. Di dalam bahagian pengenalan, saya akan menjelaskan perkembangan awal pendidikan di Sarawak di dalam pentadbiran Raja Brooke, 3 orang Raja Brooke iaitu James Brooke, Charles Brooke dan Charles Wiener Brooke. Semasa pemerintahan James Brooke selama 27 tahun memerintah, beliau didapati mengamalkan dasar yang terbuka terhadap sistem pendidikan, iaitu beliau tidak menunjukkan sebarang usaha untuk menubuhkan sekolah kepada penduduk tempatan. Namun demikian, beliau amat mengalakkan kehadiran golongan mubalik untuk menyebarkan agama Kristen dan membuka sekolah kepada penduduk tempatan yang bukan beragama Islam. Kerana bagi beliau, hanya melalui agama Kristen sahaja penduduk tempatan dapat didisiplinkan dan dapat dihindarkan daripada amalan animisme yang dikatakan ganas dan sangat liar. Namun demikian bagi orang Melayu, beliau tidak mengabaikan pendidikan orang Melayu. Dengan terbuktinya adalah terdapatnya sekolah bagi orang-orang Melayu di surau dan di rumah-rumah haji ataupun lebay, sebagai menghargai sokongan pembesar Melayu yang membantu beliau mendapatkan Sarawak daripada Kesultanan Melayu Brunei. Manakala semasa pentadbiran Charles Brooke, sistem pendidikan dilihat semakin jelas hala tujunya dengan penubuhan banyak sekolah kerajaan untuk orang Melayu dan orang Cina. Di dalam penulisan beliau yang bertajuk Queries, beliau amat tidak bersetuju dengan sistem pendidikan yang terlalu kebaratan oleh orang Inggeris dan orang Belanda di Asia Tenggara dan di Afrika. Maka banyaklah sekolah Melayu ditubuhkan, namun akhirnya sekolah-sekolah Melayu ini terpaksa ditutup dan diserahkan dan diselenggara oleh Badan Pendakwah Kristen kerana kekurangan bantuan kewangan dan tiada guru yang mengajar. Manakala sepanjang pentadbiran Charles Wiener Brooke, terdapat usaha satu lagi badan dakwah yang cuba ingin mengembangkan agama Kristen selain daripada Katolik dan Anglican, iaitu kemunculan kumpulan Mubalik Seven Days Adventist dengan berbekalkan geran yang disediakan oleh kerajaan Brooke, maka banyak sekolah baru ditubuhkan dan keadaan ini telah meningkatkan penyertaan pelajar dalam kalangan pelbagai kaum. Kajian ini dijalankan dengan melihat beberapa permasalahan kajian yang timbul sebelum ini, iaitunya yang pertamanya adalah sikap keterbukaan James Brooke terhadap pendidikan di Sarawak. Memandangkan beliau tidak begitu aktif membawa misi pendidikan dan pada masa sama dilihat beliau amat memberi sokongan moral dan sokongan yang sepenuhnya kepada Mubalik untuk membuka pusat pendidikan tanpa sebarang kawalan dan akhirnya kita lihat sistem pendidikan Mubalik ini lebih berkembang berbanding dengan sistem pendidikan orang Melayu ataupun orang Islam. Yang keduanya adalah berpunca daripada sikap ataupun mentaliti masyarakat pribumi Melayu yang dikatakan sebagai faktor penting dalam menentukan perkembangan sekolah Mubalik. Kerana orang Melayu amat risau dengan kehadiran agama Kristen dengan sekolah yang bersifat sekular dan boleh menghapuskan
pendidikan tradisional yang bercorak keagamaan yang diajar di rumah ataupun di surau. Dan akhir sekali kita lihat juga puncanya keadaan ini berlaku adalah disebabkan sekolah mubalik sentiasa diberi utamaan berbanding dengan sekolah Melayu. Dan kita lihat juga sepanjang pentadbiran Brooke sehinggalah tamatnya Perang Dunia yang Kedua diambil alih oleh pentadbiran British. Sebelum menyertai Malaysia, kita lihat sekolah mubalik amat diberi keutamaan dari segi aspek fizikal, kewangan dan pengurusannya. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisis perkembangan pendidikan asas dan menengah sekolah mubalik di Sarawak bermula dari era pentadbiran Raja Brooke pada tahun 1840 sehingga 1960 semasa era pentadbiran British. Yang keduanya adalah untuk menjelaskan peranan gereja dalam mengembangkan sekolah mubalik di Sarawak. Yang ketiganya adalah mengenal pasti corak pentadbiran dan pengurusan sekolah mubalik yang boleh dijadikan contoh terbaik dalam memajukan pendidikan di Sarawak. Dan keempat adalah untuk menganalisis pengurusan kewangan sekolah mubalik dalam membangunkan infrastruktur dan memajukan pendidikan di Sarawak. Maka soalan kajian ini adalah seperti berikut. Bagaimanakah kewujudan perkembangan pendidikan asas dan menengah sekolah mubalik semasa era pentadbiran Raja Brooke dan British di Sarawak? Yang kedua, sejauh manakah gereja berperanan penting dalam mengembangkan sekolah mubalik di Sarawak? Yang ketiga, bagaimanakah corak pentadbiran dan pengurusan sekolah mubalik dilaksanakan di Sarawak? Dan keempat, sejauh manakah pengurusan kewangan berfungsi dalam mewujudkan pendidikan sekolah mubalik di Sarawak? Okey. Di dalam menjalankan kajian ini, pengkaji telah memilih kaedah kualitatif yang berasaskan analisis dokumen daripada sumber-sumber premier serta disokong oleh sumber-sumber sekunder dan akhirnya nanti akan dinaratifkan secara ilmiah sebagai sumber sejarah yang bermakna. Di samping itu, pengaji akan menggunakan kajian perpustakaan dengan merujuk dokumen resmi di arsip dan di perpustakaan. Dan akhir sekali, pengaji akan melakukan kajian lapangan di sekolah dan di gereja mubalik Kristen untuk mendapatkan sumber-sumber yang lebih sahih dan sumber-sumber yang lebih tepat berkaitan dengan kajian. Beberapa penulisan yang lepas telah digunakan dan dirujuk oleh pengkaji untuk mengukuhkan kajian ini dan nampak satu ruang yang lebih jelas berkaitan dengan kajian yang akan dijalankan. Antaranya adalah tulisan daripada Zulhilmi Paridi dan Rohani Abdul Ghani pada tahun 2013 yang bertajuk Kenegaraan Indonesia, Isu-isu dalam Pembangunan Pembinaan Negara. Penulisan mereka ini menjelaskan pendidikan di Sabah dan Sarawak sebelum 1963 yang dilihat sebagai sebuah saluran untuk memberi kesedaran kepada rakyat berkaitan dengan pentingnya pendidikan. Namun demikian, pengkaji akan memfokuskan kepada penglibatan aktif institusi gereja serta badan-badan mubalik Katolik, Anglican, Methodist dan Seventh-day Adventist di Sarawak dalam menguruskan perbelanjaan bagi membiayai sekolah-sekolah mubalik pada peringkat asas dan menengah. Di samping itu, tulisan Ismail Abdul Rahman pada tahun 2000 yang bertajuk Gerakan Gereja Katolik Indonesia, beliau menjelaskan pendekatan yang digunakan oleh para mubalik untuk menarik minat masyarakat tempatan yang menganut fahaman Katolik. Maka dalam kajian ini, fokus kajian pengkaji adalah melihat peranan gereja menarik minat masyarakat untuk menerima pendidikan dan pada masa yang sama menyebarkan agama Kristen itu berjalan serentak dan akhirnya membawa kepada perkembangan sekolah mubalik yang cukup mantap sehingga hari ini. Terdapat juga penulisan daripada Sufian Hussein 1993 yang bertajuk Pendidikan di Malaysia, Sejarah Sistem dan Falsafah. Kajian ini adalah berkaitan dengan perkembangan pendidikan di Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu dari mula hingga kepada kewujudan Akta Pelajaran 1961. Namun demikian, pengkaji akan memfokus kepada hala tuju yang diperkenalkan oleh Raja Brooke dari awal pentadbiran Brooke di Sarawak sehingga diserahkan kepada pentadbiran British 1946 dan akhirnya bergabung membentuk Malaysia pada tahun 1963. Begitu juga dengan penulisan daripada Saedah Haji Shiraz et al. 1993, Pendidikan di Indonesia, Utusan Publication and Distributors yang Berhad. Kajian ini menjelaskan sejarah perkembangan sistem pendidikan yang digunakan sebelum kedatangan kolonial sehingga terbentuknya gagasan Malaysia. Fokus kajian penyelidik adalah bagaimanakah golongan boleh berperanan semasa era pentadbiran Raja Brooke sehingga tertubuhnya sekolah asas dan menengah. Terdapat juga buku kajian yang dihasilkan oleh Sabiha Osman 1960 yang bertajuk Perkembangan Pelajaran Bumi Putera Sarawak
Di dalam kajian itu menerangkan perkembangan sekolah badan dakwah Kristen yang berhubung dengan pelajaran Bumiputera utama yang bukan bangsa Melayu dan Islam. Namun demikian, pengkaji akan memfokuskan untuk mengupas secara lebih terperinci perkembangan pendidikan sekolah membalik dari era pentadbiran Raja Brooke sehinggalah pentadbiran British dengan melihat secara lebih khusus peranan dakwah badan utama Kristen. Akhir sekali adalah kajian dilakukan Syed Ahmad dan R. Satiram 1990 yang bertajuk Perkembangan Pendidikan di Sarawak. Dalam kajian ini, beliau menjelaskan Brooke yang telah mengubah sistem pendidikan kepada bentuk sekular melalui peranan agama Kristen. Namun demikian, pengkaji akan memfokus pada dasar pendidikan yang dibawa oleh dinasti Brooke. Di samping cara mereka memperuntukkan kewangan dalam membiayai sekolah-sekolah membalik sepanjang tempoh pentadbiran mereka sehinggalah di bawah pentadbiran koloni British. Kepentingan kajian ini nanti yang pertamanya adalah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang sejarah awal pendidikan sekolah mubalik serta peranan gereja dalam membawa perkembangan pendidikan di Sarawak. Yang keduanya adalah untuk melihat peningkatan prestasi sekolah mubalik di Sarawak sebagai contoh terbaik dalam memajukan pelajaran dalam aspek akademik, kurikulum dan co-kurikulum. Yang ketiga adalah menjadi panduan kepada sekolah-sekolah kebangsaan setempat dalam membangunkan infrastruktur dan meningkatkan pencapaian akademik melalui pengurusan kewangan cekap dan bersistematik. Dan yang terakhir adalah untuk menggalakkan sokongan penuh semua pihak tanpa mengira kaum dan agama agar bersama-sama meningkatkan kualiti pendidikan di Sarawak melalui pemikiran, budaya kerja serta pengurusan yang berkualiti seperti yang dilaksanakan oleh sekolah membalik serta pencapaian yang telah ditonjolkan. Jadi, sekian daripada saya berkenaan dengan kajian pendidikan saya yang bertajuk Perkembangan Sekolah Mubalik di Sarawak 1840 sehingga 1960. Sekian, terima kasih.